Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustaz pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6 Melu. 6 Melu. Sila buka halaman 108. 108 bertajuk Beriman dengan Sam'iyat. Beriman dengan Sam'iyat. Baik. Kita akan lihat beberapa helai muka surat. Tajuk Sam'iyat. Pertama sekali, As-Sam'iyat. Sam'iyat bermaksud apa? Okey. Sam'iyat ni perkara yang kita dengar. Sama'un, kita dengar. Tetapi kita tidak dapat lihat. Okey, cuba lihat muka surat 109. 109. Arti Sam'iyat dan dalil naqlinya. Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Kita wajib meyakini perkara-perkara Sam'iyat dengan menjadikan keimanan kepadanya sebagai asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Dalil naqli kewajipan beriman dengan perkara Sam'iyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Itu arti Sam'iyat. Itu perkara-perkara yang kita hanya boleh dengar saja, tapi tak dapat dilihat, tak dapat disentuh, tak dapat dirasa. Dan kita lihat kepada halaman 110. 110. Apakah perkara-perkara yang terkandung dalam Sam'iyat itu? Yang pertama, alam barzakh. Alam barzakh, iaitu alam kubur yang dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Dalam alam ini, semua manusia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir serta menghadapi soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa di dunia. Yang kedua, pada mahsyar, ialah tempat perkampungan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Semua makhluk akan dihidupkan semula dan berkumpul di sini untuk menerima pengadilan atas perbuatan mereka di dunia, sama ada yang baik atau yang buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa sangat takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada di hampir di kepala. Terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para nabi, rasul dan orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan aman dan tenang. Ketiga, mizan. Apakah maksud mizan? Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Baru 3 antara perkara Sam'iyat. Kita pergi lagi yang seterusnya. Yang keempat, sirat.
Apakah makna sirat? Sirat ialah timbangan, sirat ialah titian yang merentangi neraka. Merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat dan ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Syurga. Okey. Syurga juga antara perkara sam'iyat. Kita sentiasa dengar perkara sam'iyat syurga, tapi tak pernah lihat, tak pernah rasa, tak pernah kita tengok pun kan. Disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan ketenangan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempesonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam syurga ini, para penghuninya akan menikmati rehat dengan sepuas-puasnya sambil menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Mereka akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lazat serta mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam syurga. Amin. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Hal ini menyebabkan penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Selepas itu, mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus, terbakar dan ususnya terpotong-potong. Ini adalah sebahagian azab api neraka. Sungguh menakutkan bila kita membaca betapa azabnya dalam neraka. Baik, kita digalakkan untuk beriman dengan perkara sam'iyat ini supaya hidup kita sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat, maka kita akan dapat kesannya yang ada dalam jiwa kita. Untuk maklumat adik-adik semua, dalam dunia ni ada banyak perkara yang tak dapat kita lihat pada pandangan kita. Walaupun kita tak dapat lihat, tapi kita tetap percaya dan yakin benda itu wujud. Seperti apa? Seperti angin, seperti cahaya, seperti udara, oksigen. Kita tidak dapat menyentuhnya, tak dapat melihatnya, tak dapat merasanya, tetapi kita yakin makhluk itu wujud, benda itu wujud. Angin, cahaya, tak nampak, tak rasa, tapi kita yakin benda itu wujud. Begitu jugalah dengan neraka, syurga, sirat, mizan. Ini adalah perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita kena imani, kena beriman dengan perkara tersebut. Oleh itu, apakah kesan beriman dengan perkara sam'iyat? Antara kesannya ialah yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa, yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya,
menginsafi azab di akhirat. Yang kedua, mentaati perintah Allah, menjauhi perbuatan dosa. Kemudian menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup. Kemudian mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Dan terakhir, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Ini ringkas saja kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Okey. Jadi untuk latihan Ustaz nak kamu buat yang ini ya. Isikan tempat kosong dengan jawapan betul. Okey, ada mizan, raqib, sirat, neraka, hari kiamat, syurga, atid dan alam. Soalan pertama, adanya tempat kosong iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Kedua, diciptakan tempat kosong sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Ketiga, diciptakan tempat kosong sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Keempat, malaikat tempat kosong dan tempat kosong ditugaskan untuk mencatat amalan manusia sama ada baik atau buruk. Kelima, adanya tempat kosong iaitu neraca timbangan amalan manusia. Keenam, penciptaan tempat kosong yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi 6 soalan di sini Ustaz minta kamu dapat jawab, dapat salin kembali dalam buku latihan, kemudian ambil gambar dan sharekan ke dalam grup WhatsApp kelas ataupun terus ke WhatsApp Ustaz lah. Okey, itu saja pelajaran kita pada pagi ini. Ustaz doakan kamu semua sihat dan bahagia bersama keluarga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.